Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rafizi bin Muhammad Arfizain bernama metrik DB180007. Baiklah, video ini dihasilkan bagi menerangkan berkaitan dengan e-module dan juga aplikasi yang saya bangunkan, iaitu aplikasi Arnik yang digunakan bersama-sama dengan e-module AR ini. Mari kita saksikan. Tak ada. Okay. Dekat sikit. Ke atas sikit. Kiri sikit. As water flows through the pipe, it will push open the swing gate and continue to flow through. However, if the water changes direction, the water will push the gate shut and it will prevent it from flowing. Therefore, water can only flow. Ini adalah merupakan animasi simpang PN yang dimasukkan di dalam e-module ini. Ini adalah merupakan sambungan bateri dan diod dalam keadaan pincang sungsang. Ia memberi gambaran yang jelas berkenaan dengan bagaimana sambungan bateri dan diod dalam keadaan pincang sungsang. Ini pula adalah penerangan berkenaan dengan pincang sungsang dalam bentuk video. Jika kita songsangkan sambungan diod seperti yang ditunjukkan dalam paparan ini? Diperhatikan mentol tidak menyala. Mengapa ini berlaku? Seterusnya, ini menunjukkan paparan pincang hadapan. Menunjukkan penyambungan diod pincang ke depan. Apabila bahan semikonduktor jenis P, iaitu anod, disambungkan pada terminal positif dan bahan jenis N, iaitu katod, disambung pada terminal negatif bateri, mentol kelihatan menyala kerana arus mengalir melaluinya. Paparan Pada masa ini pula ialah imej pengimbas sedang mengimbas imej penanda bagi simbol diod isyarat yang mempunyai simbol sahaja. Tapi apabila sudah diimbas, ia akan mengeluarkan bentuk fizikal diod yang sebenar dan boleh dilihat secara 360 darjah, boleh dibesarkan, boleh dikecilkan, beserta fungsinya sekali supaya pelajar lebih memahaminya dengan lebih jelas. Seterusnya adalah berkaitan dengan diod Zener. Ini adalah diod Zener yang terpapar, boleh dibesarkan dan boleh dikecilkan.
Seterusnya adalah kita mengimbas jenis diod lagi, iaitu diod foto. Ini adalah rupa bentuk fizikal diod foto yang memberi gambaran yang jelas dan menunjukkan keadaan sebenar bagaimana bentuk diod foto tersebut. Okey, boleh dibesarkan dan boleh dikecilkan sama seperti diod-diod jenis-jenis diod yang lain yang berada di dalam modul ini. Beserta fungsi diod tersebut supaya pelajar lebih jelas memahaminya. Ini pula merupakan data bekalan kuasa arus terus yang menunjukkan aplikasi diod sebagai penerus dalam data bekalan kuasa ini. Di sini data seperti data sebenar ditunjukkan kepada pelajar beserta butang A, B, C dan D sebagai bahagian-bahagian yang terdapat di dalam data bekalan kuasa, iaitu seperti data bahagian mengubah, bahagian penerus, penapis, pengatur dan beban. Ketika volta masukan EU, arus kita positif akan mengalir melalui diod. Keluaran gelombang positif akan terhasil pada perintah RL. Ketika volta masukan apabila arus positif dibekalkan, arus ini akan mengalir ke diod D1. Diod D1 dipincang hadapan. Apabila arus positif semasa setengah kitaran positif, diod D1 dan D3 dipincang hadapan, manakala diod D2 dan D4 dipincang sonsang. Arus akan mengalir melalui pada anak panah berwarna biru, iaitu melalui D1, RL dan D3. Gelombang yang terhasil melintasi beban adalah membentuk gelombang anti berdenyut. Mari kita saksikan pergerakan arus. Semasa setengah kitaran negatif, diod D4 dan D2 dipincang hadapan, manakala diod D1 dan D3 dipincang sonsang. Arus akan mengalir seperti anak panah berwarna hijau yang ditunjukkan, iaitu melalui D2, RL dan D4. Gelombang yang akan terhasil adalah gelombang berbentuk anti berdenyut. Mari kita saksikan pergerakan arus.
Seterusnya, saya akan menceritakan dan menerangkan berkenaan dengan e-modul Augmented Reality bagi pembelajaran topik diet. E-modul ini diletakkan di dalam perisian Flip Reader, di mana mana-mana pelajar boleh sahaja mengakses e-modul ini pada bila-bila masa sahaja. Ini adalah merupakan halaman harapan e-modul Augmented Reality bagi pembelajaran topik diet, di mana terdapat nama tajuk e-modul, nama program yang mempelajari topik diet, logo dan juga Arnix yang merupakan logo kepada aplikasi Augmented Reality. Seterusnya adalah merupakan halaman pertama di dalam e-modul ini, iaitu terdapatnya perkata, pengenalan dan matlamat. Perkata, pengenalan dan matlamat adalah merupakan salah satu komponen yang terdapat di dalam model menu yang diterapkan di dalam modul ini. Seterusnya, penerangan ikon. Terdapat beberapa ikon dan warna digunakan bagi menerangkan arahan-arahan di bahagian-bahagian tertentu. Seperti terdapatnya logo seperti ini, iaitu hasil pembelajaran. Di sini terdapatnya seperti cube ataupun keyboard berkenaan dengan sila imbas, latihan pengukuhan, buku, aktiviti puzzle dan tahukah anda seperti pemikiran, di mana logo-logo ini menterjemahkan arahan bagi setiap bahagian. Ini merupakan salah satu daripada komponen model menu juga. Ini adalah menu penggunaan yang terdapat di dalam yang terdapat dalam e-modul ini. Ia digunakan bagi memudahkan pengguna untuk menggunakan e-modul AR ini. Pertama sekali, pengguna perlu memuat turun aplikasi Arnix terlebih dahulu. Kemudian butang aplikasi Arnix dan menekannya butang Mari Belajar yang terdapat di dalam aplikasi Arnix. Setelah itu, masuk ke paparan menu utama. Pengguna perlu menekan kamera AR, arahkan kamera tersebut anda pada gambaran pelajar yang ditanda. Sekiranya anda ingin keluar daripada aplikasi, sertakan butang App dan pilih Ya. Di sini, menu penggunaan akan memudahkan penggunaan e-modul ini. Seterusnya adalah halaman hasil pembelajaran yang menceritakan hasil pembelajaran keseluruhan daripada topik yang terdapat, bab-bab yang terdapat dalam e-modul ini. Di dalam e-modul ini juga terdapatnya kandungan seperti mempunyai 4 bab, iaitu pengenalan diod, operasi diod, jenis dan simbol diod, aplikasi diod dalam Vita. Bab pertama terdapatnya pembahagi bab, iaitu bab pertama pengenalan diod yang mengandungi penceritaan tentang diod. Dan juga sini tahukah anda adalah merupakan analogi berkenaan dengan diod sebagai memberi lagi kefahaman konsep tentang binaan diod kepada pelajar. Dan seterusnya, simpang PN. Simpang PN adalah merupakan animasi 3D Augmented Reality. Apabila pengguna menyimbas gambar ini, akan keluarnya bahagian PN dan bahagian N serta elektron-elektron yang terlibat, supaya mendapat melihat pergerakan atau peresapan elektron di simpang PN. Dan seterusnya adalah latihan pengukuhan bagi bab 1. Latihan pengukuhan bab 1 menggunakan butang interaktif, di mana pengguna boleh menekan butang mula untuk memulakan latihan pengukuhan 1. Dan juga di sini terdapatnya satu kata-kata rangsangan kepada pengguna supaya mereka berasa lebih bersemangat apabila menggunakan buku ini. Dan ini adalah merupakan salah satu ciri-ciri teori pembelajaran behaviorism yang diterapkan di dalam buku ini. Mari kita lihat butang mula pada latihan pengukuhan 1. Di sini terdapatnya latihan-latihan pengukuhan selari dengan isi kandungan yang berada di bab 1. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baiklah, kita tekan semula.
Apabila diode ini mempunyai dua terminal, dia akan terus memberi jawapan. Dan beralih kepada soalan seterusnya. Katak mempunyai kaki katak. Jika salah, menyatakan salah dan ditetapkan masa kepada setiap soalan pengukuhan. Begitulah dengan seterusnya. Okay. Dan untuk beralih kepada dua berkaitan dengan operasi diode, di mana operasi diode terbahagi kepada dua, iaitu pincang hadapan dan pincang songsang. Apabila pengguna menyimbas gambar ini, ia akan mengeluarkan seperti yang ditunjukkan pada awal, iaitu bateri dan sambungan diode, menunjukkan sambungan litas sebenar, pincang hadapan dan pincang songsang. Dan di sini apabila pengguna menyimbas kedua-dua gambar ini akan menunjukkan video penerangan bagi kedua-dua jenis operasi diode. Di sini akan menunjukkan lagi secara jelas berkenaan dengan operasi diode, sehingga daripada sambungan terminal diode hinggalah ke pengaliran arus. Dan di sini latihan pengukuhan 2 sama seperti latihan pengukuhan 1, terdapat penyebutan interaktif di mana pelajar boleh menjawab soalan-soalan yang berada di sini. Pelajar hanya perlu menjawab soalan di sini sahaja tanpa memerlu pergi ke mana-mana tempat yang lain. Di sini menyebabkan pengurusan ataupun kekemasan bagi e-modul ini terjaga. Okey, seterusnya adalah bab 3, jenis dan operasi diode. Jenis-jenis diode terdapatnya beberapa gambar yang berwarna-warni dan mempunyai tulisan-tulisan kecil, nombor-nombor kecil bersebab kerana memudahkan aplikasi AR untuk menyimbasnya. Semakin banyak tulisan, semakin banyak corak-corak di satu imej penanda akan menyebabkan mudahnya aplikasi AR untuk menyimbas imej penanda tersebut. Okey. Dan di bab ini terdapatnya butang aktiviti. Butang aktiviti ini akan boleh tekan dan akan terus pergi ke laman aktiviti yang disediakan, iaitu di Work War. Dan boleh mula. Dan pengguna boleh terus memulakan aktiviti pada bila-bila masa. Dan terdapatnya jawapan-jawapan yang diberikan. Dan terus memperolehi markah di sini. Okey, jadi yang seterusnya adalah bab 4. Bab 4 menceritakan aplikasi diode dalam litar, iaitu dalam litar bekalan kuasa, di mana litar ini dapat diimbas oleh pengguna dan dapat menimbulkan litar sebenar seperti di dalam gambar ini. Dan pengguna dapat mengetahui bagaimana bentuk-bentuk sebenar litar bekalan kuasa ini supaya mereka lebih faham dan mendapat pembelajaran yang lebih bermakna. Dan di sini menerangkan operasi-operasi, iaitu seperti pengaliran arus. Apabila arus diterangkan, ia akan menunjukkan bahawa ada pengaliran arus di sini. Dan latihan pengukuhan 4 sama seperti yang sebelum ini. Alright. Itu sahaja dan di laman belakang merupakan sinopsis kepada e-modul. Itu sahaja e-modul berkenaan dengan e-modul augmented reality.